Selamat sejahtera belajar. Hari ini cikgu ingin nak buat ulang kaji geografi tingkatan 2 bahagian B dengan pelajar. Mari kita mula. Baik, bahagian B dia terbahagi kepada 3 soalan iaitu semuanya 40 markah. Baik, dia terdapat satu soalan kemahiran iaitu dari bab 1 hingga bab 2. Pelajar perlu membuat tafsiran peta topografi. Baik, dan terdapat 2 soalan struktur iaitu dari bab 3 hingga bab 10. Pelajar mesti memberikan jawapan pendek untuk setiap soalan. Baik, kita lihat soalan 1. Untuk bahagian B soalan 1, pelajar diperlukan jawab soalan berdasarkan peta topografi. Yang macam ni. Baik, sekarang kita lihat soalan 1. Baik, soalan 1 untuk bahagian B, seperti yang tadi cikgu kata, dia adalah tafsiran peta topografi. Okey, jadi dalam video ini cikgu akan cuba senaraikan beberapa soalan yang mungkin keluar dalam bahagian ini. Baik, kita lihat bahagian soalan A dulu. Nyatakan rujukan grid 4 angka kampung Jujuk. Jadi, pelajar pergi ke merujuk ke peta topografi anda dan carikan mananya kampung Jujuk. Ini dia kampung Jujuk, betul tak? Jadi, kita kena pastikan segi 4 grid untuk kampung Jujuk. Ialah ini. Okey, kampung Jujuk terletak di segi 4 grid ini. Lepas tu, pelajar mesti tentukan penjuru barat dayanya. Iaitu ini. Setiap kali bila nak cari rujukan grid 4 angka, ialah lihat penjuru barat daya. Okey, dan kita lihat ke garisan timurannya dulu, iaitu lihat yang bawah dulu. Okey, angka yang di bawah. Okey, so angka yang di bawah ialah 11. Betul tak? Angka yang di bawah ialah 11. Lepas tu tengok yang di tepi iaitu garisan utaraannya ialah 17. Jadi jawapan anda untuk rujukan grid 4 angka ialah RG 1117. Sangat senang sahaja rujukan grid 4 angka. Okey. Next, nyatakan rujukan grid 6 angka bagi kilang. Sama juga, kita carikan dari peta itu mananya kilang. Ini dia kilang kan? Okey, jadi kita tentukan mananya segi 4 gridnya. Ialah yang ini. Okey, lepas tu nak buat apa? Kita mesti bahagikan. Okey, bahagikan garisan timurannya antara 31 hingga 32 itu kepada 10 bahagian. Macam ni. Nampak tak? Kita telah bahagikan antara 31 hingga 32 itu kepada 10 bahagian. Baik. Dan lepas itu, kita juga mesti bahagikan antara 53 hingga 54 itu kepada 10 bahagian juga. Okey, seperti macam ni. Okey? Dan lepas tu, apa yang kita perlu buat? Kita lukiskan satu garisan lurus, okey, dari titik tengah kilang ini ke bawah. Okey, kerana kita nak carikan garisan timurannya ialah berapa. Jadi di sini dia tunjukkan 4, betul tak? Dia tunjukkan 4. Dan kita lihat balik yang barat dayanya ialah 31. Jadi sekarang nak macam mana baca? Iaitu 314. 314. Sudah 3 angka. Tetapi dia nak 6 angka. Jadi next, kita juga lukis satu garisan melintang. Okey? Lukis satu garisan melintang merujuk ataupun tunjukkan ke garisan utaraannya. Jadi di sini dia tunjukkan nombor berapa? 3. Dan kita lihat juga barat dayanya ialah berapa tadi? 53.
So, macam mana nak baca ini? Iaitu 5, 3, 3. So, jawapan untuk rujukan grid 6 angka ialah RG 314 533. Ini caranya. Jika soalan keluar rujukan grid, pelajar mesti skor ini kerana ini sangat senang sahaja. Baik, C kita lihat berapakah jarak Sungai Timak? Mananya Sungai Timak? Sini, betul tak? Sungai Timak dia adalah bengkang-bengkok. Jadi kita tidak boleh ukur dengan pembaris. Jadi kita mesti ukur dengan benang. Jika jarak yang dia nak kamu ukur adalah jalan raya, katalah yang lulus. Jadi pelajar mungkin boleh ukur dengan pembaris. Okey, di sini dalam video ini cikgu tidak tunjukkan langkah yang detail. Maksudnya tidak ada satu langkah demi satu langkah untuk ukur jarak kerana nanti belakang masih banyak slide lagi. Jadi pelajar yang jika masih tak tahu macam mana nak ukur jarak, kamu boleh pergi rujuk video cikgu ya. Video cikgu untuk bab yang jarak itu. Okey, jika tak silap ialah bab berapa ya? Bab 1. Bab 1. Okey, skala dan jarak. Okey. Jadi kita lihat ya. Okey, satu ialah ukur dengan benang dulu. Okey, gunakan benang, ukurkan. Jadi semasa ujian, pelajar mesti bawa benang ya. Okey. Dan letak di atas pembaris. Dapatkan ukuran dalam sentimeter. Kerana benang itu dia tak ada sebarang bacaan kan. Jadi kita mesti selepas ukur, letakkan benang kita di atas pembaris dan tengok berapa sentimeter. Tetapi sentimeter juga bukan jarak. Jadi macam mana kita nak dapatkan jarak yang dalam kilometer ataupun meter? Kita mesti darab dengan skala untuk dapatkan jarak yang dalam kilometer. Kadang-kadang juga boleh meter. Okey, kita lihat. Katalah skala ialah 1/50,000. Biasanya skala boleh dapat dari peta topografi ya. Contohnya di sini skala ialah di tepi ni. Kadang-kala skala untuk peta topografi dia akan tunjukkan di bawah. Okey, jadi pelajar mesti pergi carikan ya mana skala. Okey, kita cuba lihat ya skala ini. Oh, besarnya angka yang belakang. Masih ingat ini skala apa? Ini adalah pecahan wakiran yang banyak kosong-kosong ini. Jadi kita mesti tukarkan. Ini sebenarnya sentimeter. Kita mesti tukarkannya jadi kilometer. Okey, iaitu kita letakkan satu titik di belakang. Di belakang sekali. Lepas tu kita nak bahagikannya, betul tak? Kita nak bahagikannya. Jadi bahagikannya dengan 100,000. Sekarang yang cara yang senang tak payah cikgu ajar kamu. Kamu letak satu titik di belakang. Lepas tu gerakkan ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang titik sudah jadi di sini. Okey. Jadi sekarang ialah berapa? Kita cuba lihat nanti ya. Skalanya ialah 1/0.5. Sekarang 0.5 itu ialah kilometer. Katakanlah tadi cikgu dapat 6 cm. Okey, jadi cikgu mesti ambil 6 itu darab dengan skala. Jadi inilah jawapan jarak Sungai Timak, 3 kilometer. Okey, ini cara mengukur jarak. Baik, seterusnya kita lihat D, nyatakan pandang darat fizikal yang terdapat dalam segi 4 grid yang berikut. Baik, kata kunci untuk soalan ini ialah pandang darat fizikal. Apakah maksudnya pandang darat fizikal? Iaitu ciri-ciri geografi yang wujud secara semula jadi. Yang wujud semula jadi, bukan yang dibina oleh manusia. Jadi sekarang kita pergi lihatlah segi 4 grid yang di sini. 10, 11, 18,
Ialah sini. Betul tak? Inilah segi 4 grid-nya. Jadi pelajar mesti carikan dari sini. Kita cuba lihatlah simbol-simbol yang ada di segi 4 grid ini. Mana satu yang wujud semula jadi. Kita lihat sini ada sungai. Dan ini nih. Jika pelajar tak tahu apa ini, pelajar perlu rujuk ke mana? Ke petunjuk. Tengok ini. Oh, ini ialah getah. Macam ni. Okey. Dan ini garisan merah ni ialah apa? Ialah jalan raya. Ini adalah pertempatan. Ini adalah padi sawah. So, mana satu ialah yang wujud semula jadi antara ciri-ciri ini? Jawapannya ialah sungai. Sungai ialah yang wujud semula jadi. Okey. Pelajar masih tahu tak apa lagi ciri-ciri yang wujud secara semula jadi yang mungkin wujud dalam peta topografi anda? Jika kita lihat petunjuk sini ya, kontur dia sebenarnya juga semula jadi kerana kontur ialah tanah tinggi sebenarnya. Okey? Kontur juga sungai. Sini tak ada hutan. Kadang-kadang jika peta yang ada hutan, hutan juga ialah semula jadi. Hutan, pantai. Okey, next. Kita lihat E. Nyatakan pandang darat budaya yang terdapat dalam segi 4 grid yang berikut. Kata kuncinya pandang darat budaya. Okey, budaya ialah yang wujud ataupun yang dibuat oleh manusia atau yang ditanam oleh manusia. Itu ialah pandang darat budaya. Jadi kita pergi rujuk segi 4 grid ini. 1314 iaitu sini 1314 dan 1819. Mana 1819? Sini. Jadi inilah segi 4 gridnya. Sama seperti tadi, kita cuba lihat simbol yang ada di sini dan pergi cari dari petunjuk. Okey, dia mewakili apa? Dan kita lihat mana satu ialah buatan manusia. Okey. Jadi kita lihat di sini. Sini ada kontur. Kontur bukan ya. Itu yang fizikal. Sini ada getah. Betul tak? Getah adalah ditanam oleh manusia. Jadi getah ialah pandang darat budaya. Sini juga ada pertempatan. Rumah. Pertempatan ialah rumah. Jadi rumah juga ialah pandang darat budaya. So jawapan untuk ini ialah getah dan pertempatan. Okey, pelajar ingat ya, contohnya sini padi sawah. Semua tanaman itu yang ditanam, yang mesti ditanam oleh manusia, dia adalah pandang darat budaya. Jika tanaman itu tak payah ataupun dia wujud semula jadi, maka dia adalah fizikal. Okey, F. F1. Apakah jenis tanaman? Ataupun dia bagi tanaman kontang. Tanaman kontang maksudnya tanaman yang ditanam untuk dijual. Okay, yang terdapat dalam segi 4 grid yang berikut. Dia nak kamu nyatakan dia tanam apa dalam segi 4 grid ni. Jadi kita pergi carikanlah. 10, 11, 18, 19. Ialah sini. Betul tak? Apakah jenis tanaman di sini? Kita lihatlah dia tanam apa. Sini ada padi sawah, sini ada getah. Okey. Pelajar untuk geografi, kamu boleh tulis. Tulis saja. Tak mau, tak payah tengoklah dia berapa markah itu. Jika kamu tahu banyak, kamu boleh tulis. Kerana geografi ialah cikgu akan pilihlah jawapan yang betul itu untuk tanda. Okey, next. 2. Mengapakah tanaman dalam jawapan F1 itu sesuai ditanam di kawasan tersebut? Tadi kita kata padi sawah dengan getah, betul tak? Sekarang dia tanya kamu, mengapa dia sesuai tanam di sini? Jadi kamu mesti fikir balik apa faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman padi sawah dan getah. Okey, cikgu sini tunjukkan ya jawapannya. Kamu boleh tulis tanah pama yang rata. Ini untuk tanaman padi. Dan tanah beralun untuk tanaman getah. Jika peperiksaan keluar kelapa sawit,
kamu tulislah untuk kelapa sawit. Sama dia juga tanah beralun. Okey. Dan kemudahan pengangkutan iaitu jalan raya. Sini ada jalan raya, betul tak? Jika semasa ujian, jika ada jalan yang lain, contohnya runut berkereta motor ke, kenderaan motor ke, kamu tulis. Tuliskan. Okey. Salin lambai. Kamu lihat sini ada sungai, betul tak? Itu jawapan yang kamu boleh tulis jika dia keluar soalan yang macam ni. Tanya kamu mengapa tanaman sesuai tanam. Baik, Ji, jelaskan kemudahan sosial yang terdapat di Batu Karang. Ini adalah Batu Karang. Maksudnya peta ini menunjukkan Batu Karang. Jadi, kata kuncinya kemudahan sosial. Okey. Jadi, kita cuba lihat ya. Apa kemudahan sosial ada di sini? Okey, kita akan lihat. Kamu boleh lihat petunjuk di sini pun boleh. Sini ada sekolah, balai polis pejabat pos, betul tak? Jadi dia nak kamu jelaskan, jadi kamu mesti tuliskan sebabnya lah. Balai polis untuk menjamin keselamatan. Pejabat pos untuk, kamu boleh tambah ya sendiri, tambah satu untuk urusan surat, menyurat dan bungkusan. Sekolah untuk kemudahan pendidikan. Ini ialah untuk peta ini. Jika dalam ujian, cikgu bagikan kamu sedikit tambahan. Okey, jawapan tambahan. Jika dia ada ini klinik balai raya sekolah, kamu boleh tuliskan juga. Okey, ini jawapan tambahan lah yang cikgu bagi, bonus-bonus. Baik. Kita lihat H ya, namakan lokasi tertinggi di dalam peta dan berikan ketinggiannya. Kata kuncinya, dia nak kamu carikan lokasi tertinggi dan juga berikan ketinggiannya. Jadi, jika lokasi tertinggi, tentunya ialah tanah tinggi yang ada garisan kontur. Jadi, kamu perlu cari dari peta kamu mana ada garisan kontur. Dan di sana dia tentu akan tuliskan tempat, nama tempat atau nama bukit tersebut. Okey. Dan ada juga angka-angka di sana. Kamu akan nampak ada satu nombor-nombor itu adalah ketinggiannya. Di sini, jika kita cuba lihat dari peta ini, yang paling tinggi ialah di sini. Okey. Kamu nampak tak yang ini? Ini di sini dia tulis Bukit Berjuntai. Mungkin kecil sikit ya. Dan cikgu tak boleh besarkan. Dan ketinggiannya ialah 229. So, jawapan nanti, lokasi kamu tulis Bukit Berjuntai. Dia akan tuliskan di peta. Dan ketinggiannya 229 meter. Meter ya. Meter bukan kilometer. Okey. Jadi kamu pergi carilah dari peta. Mana satu angka yang paling tinggi dan tengok apa namanya dan tuliskan di sini. Okey. Baik. I jelaskan kepentingan hutan primer di bahagian selatan peta. Okey. Kata kuncinya kepentingan hutan. Dan mana? Selatan peta. Jadi first kamu mesti tahulah selatan di mana. Pelajar masih ingat tak arah? Jika lupa pergi buat ulang kaji ya tentang arah. Okey, ini adalah selatan. Betul tak? Selatan. Okey. Tak apa sebenarnya jika kamu nampak soalan macam ni, yang penting kamu tahu apa kepentingan hutan. Tak payah pedulilah dia di mana. Okey, cikgu sini bagikan kamu jawapannya. Habitat flora fauna, keadaan air hujan. Cikgu tak akan terangkan ya. Jika terangkan satu-satu akan mengambil masa. Jadi ini dia. Okey, ini kepentingan hutan yang kamu boleh tulis. Okey, J, terangkan jaringan pengangkutan yang terdapat dalam peta. Okey, kata kuncinya jaringan pengangkutan. Jika jaringan pengangkutan, maksudnya dia tanya kamu, apakah jalan raya ke, lebuh raya ke, jalan kereta api ke, apa-apalah jalan yang terdapat di peta itu. Jadi pelajar perlu pergi carikan mana-mana satu simbol garisan lah.
Kerana jika jaringan pakutan tentunya guna simbol garisan. Jadi kamu pergi carikan, lepas tu rujuk ke petunjuk anda, cari apa nama dia. Apakah nama dia dan kamu tuliskan jawapannya. Bukan sahaja jalan raya tau. Jika kamu lihat di sini dia ada jalan raya tunggal, jalan tidak berturap, mungkin ada jalan raya kembar. Tengok. Jadi kamu mesti tuliskan nama yang tunjuk di petunjuk. So ini contoh jawapan lah. Jalan raya kembar, jalan kereta api kembar ke. Dan oleh kerana soalannya dia nak kamu terangkan. Jadi kamu mesti terang lah. Yang dapat mempertingkatkan darjah ketersampaian penduduk ke sesuatu kawasan. Jadi inilah contohnya. Baik, K. Apakah kepentingan Sungai Timah kepada penduduk setempat? Kata kuncinya, kepentingan sungai. Okey, kita lihat Sungai Timah di sini, betul tak? Jadi kita lihat di sekitar Sungai Timah itu ada apa? Kita lihat, sini ada banyak rumah. Dan sini ada padi sawah. Sini ada getak, betul tak? Jadi pelajar boleh katalah untuk mengairi padi sawah atau mengairi tanaman getah pun boleh. Untuk kegunaan domestik ataupun kegunaan harian. Membekalkan sumber protein ataupun sumber makanan. Okey, atau mengairi tanaman getah ataupun jika ada kelapa sawit boleh kata mengairi tanaman kelapa sawit. Okey, next. Apakah pekerjaan utama untuk penduduk di Kampung Jojo? Dia tanya kamu pekerjaan. Ini keyword dia. Penduduk yang di Kampung Jojo sini, dia boleh kerja sebagai apa? Jadi kamu mesti lihat Kampung Jojo ada apa. Kampung Jojo kamu lihat sini ada apa? Sini ada padi sawah. Betul tak? Dia ada padi sawah. Dia ada getah. Jadi mungkin kamu boleh kata dia boleh jadi pesawah ataupun petani. Dia boleh jadi penoreh getah kerana ada getah kan. Jika yang lain semasa peperiksaan inilah jawapan yang kamu mungkin boleh tulis. Jika ada kelapa sawit boleh tulis pengusaha kelapa sawit. Jika dekat dengan pantai tulis nelayan. Jika sana ada jabatan-jabatan kamu boleh tulis kerani. Jika ada kilang pekerja kilang. Okey, ada jabatan kamu juga boleh tulis pegawai kerajaan. Okey, inilah jawapan yang mungkin kamu boleh guna semasa ujian. Okey, M. Jelaskan mengapa kawasan barat peta menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kawasan barat, kamu mesti tahu kan mananya kawasan barat dulu. Okey. Barat, mananya barat? Kamu bahagikan peta macam ni dan tengok mana yang barat. Sini betul tak? Jadi sekarang dia tanya kamu, mengapa sini jadi kawasan tumpuan penduduk? Mengapa mereka tinggal di sini? So inilah jawapan kamu boleh guna. Mungkin dia tanah pama yang rata sesuai dengan pembina pertempatan. Kerana sini tengok ada sungai, betul tak? Ada lepas sungai subur untuk pertanian. Ini jawapan yang lain. Jika dalam exam, kamu lihat sini mungkin ada sekolah ke ada apa, kamu boleh kata kerana ada banyak kegunaan sosial seperti sekolah. Terdapat kegiatan pertanian iaitu padi. Terdapat banyak peluang pekerjaan di kilang jika dia ada kilang. Okey. Ini cikgu ialah senaraikan jawapan yang mungkin kamu boleh guna semasa ujian. Okey, N jelaskan mengapa negara peta ataupun dia kata kawasan hutan atau tanah tinggi penting kepada alam sekitar. Jika kamu lihat negara peta, mananya negara peta? Negara sini betul tak? Dia tanya kamu mengapa negara peta ini ataupun hutan atau tanah tinggi penting. Sebenarnya ialah kepentingan hutan lah. Jika soalan tanya kepentingan hutan. Okey, so inilah. Okey, pelajar baca sendiri ya. Dan inilah jika dia tanya kepentingan hutan. Sama juga jawapan ini yang boleh guna dua jawapan ini. Ini juga boleh guna.
Baiklah, sekarang kita lihat soalan 2. Yang tadi semua cikgu bincang itu adalah soalan 1 sahaja. Saya berharap pelajar mesti tengok semua soalan 1 itu. Kerana soalan 1 dia mungkin akan mengambil markah yang paling tinggi, paling banyak. Okey, next soalan 2 hingga soalan 3 itu dia hanya akan keluar dari bab 3 hingga bab 10. Okey, bab 3 hingga bab 10. Kita cuba lihat ya. Kita lihat ini dari bab 3 betul tak? Jika dia tanya apa pergerakan bumi yang menyebab berlaku kejadian ini ialah peredaran bumi. Untuk setiap soalan ini cikgu tak akan terang secara panjang lebar ya. Jika pelajar nak tahu kamu pergi rujuk video tentang bab itu. Dan berdasar jawapan ini berapa lama masa. Ini keyword dia. Setiap satu soalan kamu mesti carikan keyword dia, kata kuncinya. Okey, masa berapa lama. Ini dia. Dan C, nama kesan pergerakan bumi. Ini peredaran bumi betul tak? Apakah kesannya? Dia kata dalam rajah. Ini ya kesan apa? Kejadian 4 musim. Okey, next. Namakan musim. Namakan musim yang dialami pada kedudukan bumi yang berikut. So, P ialah musim apa? Equinox musim bunga. Q, solstice musim panas. R, equinox musim luruh. S, solstice musim sejuk. Masih ingat tak? Equinox dengan solstice maksudnya? Equinox maksudnya siang dan malam sama panjang. Solstice siang dan malam tidak sama panjang. Okey, nyatakan latitude. Latitude kedudukan matahari tengah hari. Okey, P semasa P matahari di mana? Di garisan khatulistiwa. Q di garisan selatan kerana kamu lihat dia pancar ke atas. Atas ialah garisan selatan. Okey, R juga garisan khatulistiwa. So, P dengan Q P dengan R adalah garisan khatulistiwa. Dua ini, garisan khatulistiwa. Dan S, kamu lihat dia pancar ke bawah. So, bawah adalah tunjuk ke garisan jadi. Okey, F, jelaskan kesan lain. Kesan lain akibat pergerakan bumi tersebut, iaitu peredaran bumi. Inilah kesannya. Fenomena gerhana bulan. Iaitu kerana dia nak kamu jelaskan. So, kamu mesti jelas. Ini satu markah, ini satu markah. Okey, next. Fenomena gerhana matahari. Dan terangkan. Ini satu markah, ini satu markah. Okey. Okey, ini nota tambahan untuk bab 3. Pelajar boleh bacakan ini ya. Jika kamu nak baca, kamu boleh pauskan video untuk baca atau untuk screenshot. Okey, soalan 3. Ini dia. Ini ialah dari bab 4. Namakan fenomena cuaca yang berlaku. Apa fenomena ini? Ini adalah jerebu. Jangan nampak mas kata COVID ya. Dia kata cuaca ialah jerebu. Okey, B. Senaraikan dua kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya fenomena di dalam foto. Maksudnya dia nak kamu senaraikan punca jerebu. Punca jerebu. So, inilah jawapannya. Okey. Dan C, nyata 3 kesan kejadian di atas terhadap manusia dan persekitaran. Kesan jerebu. Kesan. Ini dia. Okey. Pelajar boleh pauskan untuk baca. Okey, cadangkan 2 langkah. Ini nak langkah pula. Langkah untuk mengurangkan jerebu. Ini dia. Okey. 4 markah, jika dia bagi 1, 2. Jika dia sana ada 1, 2. Maka maksudnya dia nak kamu terangkan. Bukan hanya berikan sahaja. So, tengok. Ini cikgu bagikan penguatkuasaan undang-undang. Dan sini cikgu cuba terang macam mana laksanakan ni. Ini juga ada fakta dan ada huraian. Okey. Okey. Cikgu bagi extra 1 ya. Semasa exam hanya 3 soalan sahaja. Ini cikgu bagi extra 1. Baik, kita lihat sini.
Nama pekan pelabuhan utama. PQRS ini. Jadi cikgu bagikanlah ini jawapannya. Pelabuhan lain pelajar rasanya pun boleh pergi tengoklah kedudukannya dalam buku teks ada. Okey, jelaskan ciri-ciri pelabuhan yang baik. Macam mana baru dikata pelabuhan yang baik? Ini dia. Okey, 3 markah. Cikgu sudah bagikan di sini. Okey, dan C, mengapakah pelabuhan sangat penting di negara kita? Maksudnya dia nak kamu apa? Kepentingan pelabuhan lah. Okey, kepentingan pelabuhan. Okey, inilah yang kamu boleh berikan, kepentingan pelabuhan. Okey, dijelaskan kesan sekiranya jaringan pengangkutan tersebut tidak dimajukan. Jika sampai sekarang pelabuhan ini ataupun pengangkutan laut ini tidak dimajukan, apakah kesannya? Cikgu sudah bagikan contoh jawapan di sini. Baiklah, itu sahaja untuk video ini. Pelajar, cikgu hanya sempat buatkan soalan dari bab 1 hingga bab 5. Jadi, bab 6 hingga 10 untuk bahagian B itu, cikgu berharap kamu boleh buat ulang kaji sebelum ujian. Okey, cikgu berharap semua berjaya dan mendapat keputusan yang baik dalam ujian ini. Baiklah, terima kasih atas sokongan. Bye-bye semua.